Yahudi ni bukan penyembah berhala, tuan-tuan. Dia mengatakan saja Uzair itu anak Allah Subhanahu wa taala. Menganggap Allah Uzair itu anak Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehebatan ilmunya daripada Nabi Uzair itu, dia kata Uzair itu anak Allah. Tapi Kristian ni lebih teruk lagi. Dia kata Isa itu anak Allah, kemudian dia sembah pula Isa. Kan? Dia sembah pula Isa tu, tuan-tuan. Ni orang-orang Kristian. Nasara sekarang Kristian. Yang mereka rasa disalib kan. Kadang-kadang kita tengok salib tu kan. Siapa dia disalib tu? Isa lah begitu. Ya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran itu, tuan-tuan, yang mereka bunuh tu sebenar bukan Isa, walakin syubbiha lahu. Tengok dia. Kita kalau Allah Ta'ala tak turunkan Quran, tuan, kita tertipu dengan ajaran Kristian. Kan? Bukan Isa tu orang yang dirupai rupanya dengan Isa AS. Sebab itu di hari akhirat, dalam sedana hadis Nabi SAW sebut, tuan-tuan, Nabi Isa ni akan turun di Damsyik nanti. Nabi Isa akan turun. Kemudian, tuan-tuan, apabila Nabi Isa turun, apa berlaku? Nabi Isa dia bawa syariat Nabi SAW. Bukan bawa syariat Isa tu, tidak, syariat Nabi. Dan dalam hadis menyebut, tuan-tuan, Nabi Isa apabila dia turun ni, rambut air dia terpercik turun. Kemudian, tuan-tuan, dia akan duduk, dia akan buat macam tu kan. Kemudian akan bertebaran air daripada rambut dia. Ini seperti mutiara-mutiara. Ada pula tu. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kata ulama, antaranya Ibnu Katsir, dia menyebut, tuan-tuan, dia kata sebab di waktu Allah Ta'ala naikkan Isa ke langit itu, Nabi Isa dia baru keluar daripada bilik air, baru mandi. Maknanya kira-kiranya apabila Nabi Isa turun tu seperti baru lepas mandi baru. Sama keadaan dia tu. Itu betul-betul Isa. Yang mereka puja, mereka sembah tu bukan Isa, itulah Isa. Sebab itu, tuan-tuan, apabila Nabi Isa turun, kata Nabi, dia apa dia buat? Dia akan bunuh babi. Kan? Dan juga dia akan patahkan salib-salib yang ada ini. Menunjukkan apa yang dia buat tu tak betul semua. Nabi Isa sendiri pun dia kata ni semua mengarut ni. Aku tak pernah ajar semua. Nabi Isa tak iktiraf, tuan-tuan. Kan? Tidak setuju dengan apa, tidak mengesahkan ajaran Kristian itu. Tak betul lah yang dilakukan oleh Kristian. Dia patahkan semua salib-salib. Sebab, tuan-tuan, kenapa dia bunuh babi-babi ni, tuan? Dia nak bagi tahu ni, bahawasanya dalam ajaran Kristian pun sebenarnya Allah Ta'ala tidak benarkan dia makan babi, tuan-tuan. Tapi apa yang berlaku sini? Babi ni nombor satu Kristian. Tengok di mana-mana pun, tuan-tuan, kalau di pasar raya dia ada pok ke apa semua ada. Kan? Jahatnya mereka ini. Ajaran Isa tu dia ubah. Kemudian dia nak tunjukkan apa? Kenapa dia ikut ajaran Nabi Muhammad? Nak bagi tahu, tuan-tuan, bahawa ajaran Nabi SAW itu adalah ajaran yang betul. Sebab tu dia ikutlah. Dan Allah sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam apa dia? Wa in min ahli alkitab illa la yu'minan nabiy qabla mautih. Akhir zaman nanti apabila Nabi Isa turun, tuan-tuan, sebelum Nabi Isa tu wafat, ya, apa berlaku? Allah bagi tahu tidak ada seorang pun ahlul kitab Nasrani, Kristian, melainkan semuanya beriman kepada Isa AS. Kenapa semua beriman kepada Isa, tuan-tuan? Sebab kalau dia tak beriman dengan Isa tu, dia akan mati. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, tuan-tuan, sesiapa yang tercium bau nafas Isa tu akan mati, orang Kristian. Allah Ta'ala bagi karamah ataupun kehebatan, mukjizat lah kira-kiranya kepada Nabi Isa. Dan nafas-nafas Isa ni Nabi SAW sebut, tuan-tuan, dalam hadis Muslim, dapat dicium oleh orang sejauh mata memandang. Masa siapa tercium bau Isa, tuan-tuan, kalau dia Kristian, dia akan mati. Sebab tu Kristian akan beriman dengan Isa. Ini Isa sebenar, ya, bukan Isa yang itu. Ini perkara dusta besar dalam agama Kristian itu, tuan-tuan. Ni perosok agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kristian ni lah. Dan kita tengok ni, tuan-tuan, begitu ajaran Kristian sampai kiamat. Kita dapat tahu ni tu daripada Quran sendiri. Kalau tidak, tuan-tuan, kita akan ikut ajaran Kristian tu. Sebenarnya agama Kristian ke apa semua tu dengan agama-agama lebih kurang aja. Cuma kita tengok pengaruh dia tu besar. Allah SWT turunkan Nabi Isa ni, satunya tuan-tuan nak bagi tahu dia tu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tu hamba Allah, dia bukan anak Tuhan.
Yang dikatakan oleh Kristian itu Isa itu anak Tuhan. Dia nak bagi tahu dia ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, turun kembali. Dan kemudian dia nak mengiktiraf sebagai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajaran yang benar, yang didustai oleh orang-orang Kristian itu, tuan-tuan. Jadi inilah syirik yang paling besar tu. Dia syirik ni banyak peringkat pula lah. Syirik yang paling besar apabila seseorang itu mengatakan Allah tu ada anak. Allah SWT. Musyrikin, tuan-tuan, dia sembah berhala. Dari sudut dia sembah berhala, puja berhala, dia syirik pada Allah. Golongan Kristian dia syirik pada Allah. Dan dua Yahudi ni dari sudut dia katakan Allah tu ada anak. Ada anak tu, anak lelaki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, tuan-tuan, yauma nasyuruhum jami'a. Hari yakni berilah peringatan wahai Muhammad kepada mereka tentang satu hari di mana kami akan kumpulkan mereka semua orang yang syirik ini di satu tempat di mahsyar. Mahsyar ni tempat perhimpunan manusia-manusia, ya. Summa naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami akan katakan, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, kemudian kami akan katakan kepada orang-orang yang syirik itu, aina syurakaukum, mana sembahan-sembahan yang kamu syirik dulu, yang kamu puja dulu, mana semua? Jangan main-main dengan syirik ni. Mana Allah akan tanya dulu. Dalam ulama pernah menyebut, tuan-tuan, sampai ke Nabi Isa pun Allah Ta'ala tanya juga dia di akhirat nanti. Dalam surah Furqan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qala antum adlaltum ibadi haula'i am hum adallus sabil, kata Allah. Allah tanya, apakah kamu ini menyesatkan hamba-hamba kami? Bahaya tu. Ajaran syirik ni, ajaran syirik ke, ajaran sesat ke, ajaran apa, tuan-tuan, Allah akan tanya ketua dia kan, dia di akhirat. Apakah kamu yang, sebab Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, akan marah sungguh-sungguh kepada sesiapa yang menyesatkan hamba dia. Kan? Sebab tu ulama kata Nabi Isa pun Allah Subhanahu Wa Taala tanya, adakah Nabi Isa tu, tuan-tuan, mengajar kepada orang Kristian ini dia tutup anak Tuhan, menyebabkan berapa ramai orang Kristian itu sesat, kan? Ataupun kata Allah, dia sendiri yang sesat, mereka sendiri yang sesat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, tuan-tuan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu apa dia? Jawapan mereka. Qalu subhanaka ma kana lana yang bagi lana an nusyrika billah. Tak patut wahai Allah kami ini mensyirikkan kamu dengan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, tak patut kami buat begitu. Maksudnya, tuan-tuan, gini, ajaran sesat ni, tuan-tuan, kalau kita kata satu kumpulan manusia ni dia sesat, tuan-tuan. Contoh kita kata, tuan-tuan, ya, satu kumpulan ni dia sesat. Kenapa? Sebab satu orang ni dia puja orang lain tu. Sebab kalau kita perhati ajaran sesat ni dia bermula, tuan-tuan, dengan orang lain. Mereka memuja orang lain. Ya, kita katalah seorang syekh ni, tuan, dia meninggal dunia. Syekh tu guru besar meninggal dunia. Kemudian, tuan-tuan, apa berlaku? Anak murid dia ni duduk semua dia lah, duduk puja kubur dia, duduk puja ruh dia. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam YouTube ni, tuan-tuan, kubur dia tu dia duduk bina cantik-cantik, tuan-tuan, lepas tu puja. Kan? Yang dia puja tu siapa dia, tuan? Kita kata orang lain. Allah akan tanya orang lain tadi. Kenapa? Sebab perbuatan pengikut dia tu, tuan-tuan, syirik pada Allah. Jadi sesat, tuan-tuan. Sebab dia tu sesat. Okey, apa berlaku, tuan-tuan? Kalau sekiranya orang alim tadi dia tidak ajar, selamat. Kan? Tapi kalau dia ajar, tuan-tuan, habis dia. Allah akan humbat sekali dia dalam neraka Jahannam. Kan? So kita tengok, tuan-tuan, tengok. Puja tu puja macam-macam masyarakat kita ni, dia suka memuja, tapi dia puja tu benda lain, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan. Jadi, tuan, sampai satu tahap Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa mereka memuja ni? Kenapa, tuan-tuan? Sebab mereka nak syafaat. Mereka nak bantuan. Sebab ini orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya kan, contoh saya ni, tuan-tuan, masyhur orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau doa ni makbul, kan? Ini bahaya juga ni orang alim begini, tuan-tuan. Sampai satu tahap pergi minta doa Ustaz Khairullah. Pergi minta doa Ustaz Khairullah. Dia sendiri tak mahu doa.
Akhir-akhir dia setiap kali tuan-tuan berdoa ni, doa makbul semua. Ni wali Allah. Dia kata dia daripada makbul ni jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala pula. Tak apalah tuan-tuan. Tiba-tiba saya ni mati. Saya tak pernah ajar pun. Tiba-tiba saya mati. Bila saya mati ni tuan, pengikut saya dulu puja kubur saya pula. Kan? Macam Tok Guru tuan-tuan dulu kan. Pernah berlaku tak Tok Guru ni Aziz kan? Meninggal dunia dulu. Apa berlaku? Orang nak pergi sembuh, kubur dia. Kan? Nasib baik anak-anak dia ni curi-curi semua. Sebab kan? Pangkat. Ya, dia tidak sembuh. Dia ambil apa? Tanah tu ambil. Tanah ni berkat. Sebab kubur tu kubur tu ambil kan. Iblis tak masuk dah, tak rumah kan. Biar tak solat pun tak apa. Sebab tanah ni ada. Tu masyarakat kita. Dia suka sangat begitu tu. Kan. Akan jadi gitu. Allah tanya tu. Cuma dia selamat sebab dia tak pernah ajar. Kalau dia ajar tuan-tuan, habis dia di hari akhir nanti. Habis. Macam contoh Nabi Isa tu lah. Masih baik Nabi Isa tak ajar. Sebab memang betul Nabi Isa tak pernah ajar pun. Tak pernah Nabi Isa ajar tu dia tu anak Tuhan. Kan? Kita tengok tuan-tuan ajaran Isa anak Tuhan ni, berapa ramai manusia sesat Kristian ni, berapa ramai tuan-tuan. Kan? Kalau kita kata ajaran sesat di Indonesia, di tempat kita ni sikit lah, sekelompok kecil. Ya, yang kira-kira di Kristian ni tuan-tuan, menyeluruh seluruh dunia. Ada. Serang pula Malaysia. Orang percaya sungguh-sungguh tuan-tuan. Anak Tuhan kita kena sembuh. Rugilah tak sembuh. Pojok. Kan? Dia tidak menerima Isa itu sebagai Rasul. Dia terima Isa itu sebagai anak Tuhan. Itu Kristian. Bahaya ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, aina syurakaukum? Mana semua? Perkara-perkara yang kamu syirikkan. Tak kira ini siapa dia, putus mana? Allah tak mana semua. Kan? Alladzina kuntum tazumun, yang dulu kamu sangka kamu dapat sesuatu daripada perkara yang kamu syirik itu. Orang yang syirik ni dia puja tu kenapa? Sebab dia sangka dia dapat sesuatu. Macam cerita orang kafir tadi kan. Dia puja roh tuan-tuan. Sebab dia sangka tuan-tuan, seperti contoh, apabila dia puja tuan-tuan, dia akan dapat kesenangan, kesihatan. Dia dapat sesuatu. Padahal yang bagi kesenangan kepada dia itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu dia tidak nampak. Dia nampak roh tu tuan-tuan. Jadi roh yang dia sangka tu beri manfaat kepada dia, Allah Taala mana roh dulu? Mana roh dulu? Dia kamu sangka dapat manfaat, dapat syafaat, dapat bantuan, dapat berikan sesuatu kepada kamu. Sekarang ini mana? Sebab itu tuan-tuan, dia tidak sedar orang yang syirik, dia sentiasa syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham kan? Macam contoh kalau kita kata, kenapa kamu puja ni? Dia kata macam mana saya tak puja, dan saya buat dia dapat. Saya buat ni betul. Kita kata salah, dia kata macam mana salah. Saya dapat ni tengok, saya dapat kesalahan. Kenapa? Sebab nenek saya telah tolong saya. Kan? Ayah saya dulu telah tolong saya. Dia telah meninggal, sekarang ni dia telah tolong saya. Kan? Padahal dia tolong dia tu Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak nampak. Sebab tu Allah Taala capa dia mana perkara-perkara syirik, dia kan? Di dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut dallu anna, jawapannya. Tak tahu ke mana dah Allah. Kalau dia begitu tak tahu ke mana dah. Dallu anna ni mana lenyap musnah daripada kami. Tak tahu ke mana dah. Dulu kami puja dia di dunia, sekarang ni tak tahu ke mana dah. Kan? Yang kita kata dapat bagi syafaat, dapat bagi itu wali ni. Contoh kita kata wali-wali lah tuan-tuan. Masyarakat kita ni dengan wali. Kalau lah kita kalau dengan wali ni tuan-tuan. Wali tu wali ni macam-macam wali kita duduk agungkan, duduk puja tuan-tuan. Dan kita rasa dapat bagi syafaat. Mana wali-wali dapat bagi syafaat? Mana? Serulah mereka. Panggillah mereka sekarang ni. Minta, dulu kamu minta di dunia kan? Sekarang minta di akhirat. Kalau ini bahasa saya lah tuan-tuan. Kan? Kemudian dia jawab, kan? Summa lam takun fitnatuhum. Ya. Maka fitnatuhum di sini tuan-tuan adalah jawapan. Maka tidak ada jawapan mereka itu illa qalu, mereka ini berkata, wallahi rabbina. Dan dia bersumpah, wallahi rabbina, demi Allah Tuhan kami, ma kunna musyrikin, tidaklah kami ini dulu syirik kepada kamu. Dia kata begitu pula. Padahal dia syirik pada Allah. Kenapa dia kata begitu tuan-tuan? Kenapa dia kata begitu? Sebab mereka tengok, kata Ibn Abbas tuan-tuan, kenapa mereka kata begini? Sebab mereka nampak tuan-tuan, syirik ni dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampunkan. Sebab tu dia nafi tuan-tuan.
Di waktu itu baru dia tahu dosa-dosa lain tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala berkuasa hapuskan. Kan? Tetapi syirik ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala tidak hapuskan, dan dia dapat merasa dia kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nak menafikan. Bila Allah Taala tanya tuan-tuan, dia akan jawab, wahai Allah, kami dulu tak pernah syirik kepada kamu. Tak pernah kami syirik. Allah Subhanahu wa taala kata, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihat wahai Muhammad, bagaimana mereka ini mendustakan pada diri mereka sendiri. Mereka bercakap bohong. Dulu mereka berbohong tentang agama Allah. Sekarang ini dia berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala pula. Padahal dia syirik, dia kata dia tak syirik. Dia bohong lah, tak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat ni tuan-tuan, Allah datangkan saksi. Allah datangkan saksi, Allah datangkan bukti. Sebab manusia akan berbohong sampai hari kiamat, tuan-tuan. Dia akan bohong mana? Kenapa dia berbohong? Sebab dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Kamu lihat sendirilah wahai Muhammad, bagaimana mereka ini mendustakan. Golongan-golongan musyrikin ini mendustakan ke atas diri mereka di hari akhirat, iaitu mereka nak berlepas diri daripada perbuatan syirik mereka. Di dunia dia syirik pada Allah, di hari akhirat dia ni jawapan itu adalah jawapan berlepas diri kita bagi. Dia nak lepas diri. Wahai Allah, kami tak syirik dulu. Macam inilah contohnya tuan-tuan. Kita tengok duduk CCTV tu, anak murid kita duduk mencuri contohlah. Kita pun panggil dia. Mana barang aku curi? Oh ustaz, saya tak curi. Saya tak curi. Begitulah jawapannya. Padahal kalau kita tengok tu dalam CCTV tu ada. Contoh kan. Kan? Ada nampak jelas. Cuma dia tak tahu kita tu nampak dia mencuri. Bila kita tanya tuan-tuan, dia kata dia ada tak mencuri. Walaupun betul dia mencuri, tapi dengan kita boleh dah dia tipu tuan-tuan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala saja sebut innallaha alimun bidzati sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan, ulama tafsir kata Allah sentiasa menyebut dalam Quran dia Maha mengetahui. Kenapa? Untuk memberi peringatan kepada manusia tuan-tuan. Dalam ayat lain innallaha alimun qadir. Innallaha alimun qadir. Dua sifat Allah ni tuan-tuan, ya. Satu alim, mengetahui, Maha mengetahui. Yang kedua qadir, Maha berkuasa. Ya, innallaha alimun qadir, ya. Tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut alim qadir? Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada manusia, ya, di dunia tuan-tuan, manusia boleh terlepas daripada hukuman tu. Kenapa? Tuan-tuan, setiap kesalahan jenayah, kesalahan yang dilakukan oleh manusia tuan-tuan, kadang-kadang dia boleh terlepas daripada kesalahan tersebut. Kenapa? Sebab orang tidak tahu dia buat. Dan kita mencuri tuan-tuan, orang tak tahu kita mencuri, terlepas. Terlepas lah. Maksudnya manusia dia boleh melepaskan diri daripada kesalahannya apabila kesalahannya itu tidak diketahui. Satu. Yang kedua tuan-tuan, hamba Allah boleh terlepas daripada kesalahannya kerana tidak apabila dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak ada kuasa. Kan, kuasa. Maka dia boleh melepaskan diri dia lah. Contoh tuan-tuan, ya, kalau kita tidak ada kuasa untuk menghukum seseorang, maka kita tetap boleh hukum seseorang tersebut dengan kesalahan dia. Kan? Yang berkuasa menghukum ni tuan-tuan, hukuman terhadap kesalahan ini berlaku apabila ada kuasa. Ada kuasa. Macam sekarang kita nak potong tangan orang, boleh? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada kuasa. Kan? Sebab tu kalau orang mencuri tuan-tuan, orang mencuri, dia terlepaslah dia mencuri. Kenalah hukuman sebab ke apa semua tu kena tuan-tuan, tapi tangan tu tak terpotong. Kan? Kita tak boleh nak potong tangan dia tu sebab kita tak ada kuasa. Maksudnya pencuri ni tuan-tuan, perampok ni dia terlepas pula. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu tuan-tuan, ya, di hari akhirat perkara ini tak berlaku. Kenapa tuan-tuan? Sebab tidak ada kesalahan manusia yang Allah Taala tidak tahu. Allah tahu semua tuan-tuan. Sebab Allah
Subhanahu wa taala sebut innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hati kamu pun Allah Taala tahu. Jadi kalau dalam hati pun Allah Subhanahu wa taala tahu, tuan-tuan, kita nak sembunyi macam mana? Ya, nak sembunyi macam mana? Kan? Tak boleh nak sembunyi. Oleh kerana itulah saya selalu sebut, tuan, manusia ni kalau dia tahu, dia menyedari ataupun dia yakin dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ni, dia takut nak buat maksiat. Sekarang ini tuan, manusia dia buat maksiat tu kenapa? Sebab dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah tu dia tidak kenal. Dia tahu Allah tu Tuhan, tahu, tuan-tuan. Cuma kenal ke tak kenal, tahu saja. Tidak sedar, tidak ada kesedaran hati tu. Sebab tu dia berani buat. Berani sebab apa? Sebab dia rasa macam tak ada apa-apa. Cuma tuan-tuan kadang-kadang jangan buat ni, waktu ni orang ada tunggu mana malam sikit, orang tak nampak. Dia kira orang. Habis Allah SWT tak nampak, kau dah kena gelap begitu. Betul. Jadi apabila Allah Maha mengetahui, tuan-tuan, tak boleh terlepas daripada azab. Mana tidak ada peluang bagi kita ni untuk terlepas daripada azab ketika itu. Ya. Jadi mereka ni, tuan-tuan, di hari akhirat nak dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Tengok. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maksud lenyap sudah apa yang telah mereka adakan pendustaan tersebut. Yang mereka dusta tadi ataupun yang mereka sangka perkara syirik tu, tuan-tuan. Sebab berhala ni, tuan-tuan, ataupun sesuatu yang dijadikan syirik oleh manusia ini, manusia sangka ada manfaat, itu dusta sebenarnya. Kan? Mana kita puja wali ni, jangan bagi syafaat kepada kita. Itu tak betul. Kan? Sebab ni wali ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana dia dekat dengan Allah ni, kita